Yang Amat Kota Raja. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin membincangkan perkara B28-06400 bersama dengan 08000 mengenai pengujian pelesenan pemandu dan juga keselamatan jalan raya. Datuk Yang di-Pertua, saya rasa seolah-olah undang-undang yang kita adakan untuk lesen motor 18 tahun baru dapat, tidak dapat dikuatkuasakan di kawasan-kawasan kampung. Dan anak-anak kita yang memandu di kawasan-kawasan kampung, termasuk pinggiran bandar, ya, tidak pula melalui satu kursus keselamatan jalan raya. Dan aksiden atau kemalangan di kawasan-kawasan kampung agak kerap juga. Jadi saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah perancangan jangka masa panjang untuk kita kita di dalam keadaan tak bagi pun dia buat, dia akan tetap memandu motosikal kerana tidak ada pengangkutan di dalam kampung, ya. Dan apabila mereka melakukannya boleh menyebabkan kemalangan. Jadi apakah tindakan kementerian? Kita tak boleh menafikan perkara ini berlaku. Adakah kita hendak menghalalkan, memberi lesen kepada mereka pada umur yang lebih muda, ataupun kita nak betul-betul menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada, ataupun kita nak pejam mata tidak memberi lesen tetapi memastikan bahawa program-program keselamatan jalan raya ini dijalankan dengan secara intensif di sekolah-sekolah. Kita tahu anak-anak kita naik motosikal pergi sekolah dan guru-guru terpaksa menutup mata kerana ini adalah satu keperluan, kerana untuk berjalan kaki ada terlalu jauh, naik basikal pun terlalu jauh, ya. Dan perkara ini berlaku. Kita tidak boleh menidakkan yang perkara ini berlaku. Kita patut memikirkan apakah caranya kita hendak mengatasi masalah ini dan supaya kita boleh mengelakkan kemalangan di kalangan umur yang muda. Dan kita tahu yang mereka ni belajar motosikal sendiri pandai, ya, dan tidak memahami langsung. Kalau keluar simpang tu dia tak tengok kiri kanan, dia terus keluar, bila dah sampai tengah jalan baru tengok belakang. Dan biasanya sekiranya berlaku kemalangan di dalam kampung atau jalan-jalan kampung desa ini, disalahkan pemandu kereta ataupun disalahkan pemandu kenderaan yang lebih besar, ya. Jadi mungkin kita perlu ada satu mekanisme. Kalau saya ingat di Saudi Arabia, kalau berlaku kemalangan, kenderaan yang besar sentiasa salah, ya. Maka kenderaan besarlah yang terpaksa berhati-hati, ya. Kalau saya pun membawa kereta di dalam kampung, saya selalu mengingati diri saya bahawa it's not worthwhile kita nak berkelahi mengenai lesen. Mereka tak sepatutnya membawa motosikal, ibu bapa mereka tak sepatutnya memberi kunci motor. Tetapi saya mengambil pendirian bahawa ini adalah kita yang besar, kita yang jaga. Kerana kalau berlaku pelanggaran, ini adalah budak-budak, ini adalah anak-anak. Ya, walaupun kita buat laporan polis, mereka salah tapi tidak menyelesaikan masalah. Jadi saya minta kementerian untuk mengkaji bagaimana kita dapat mengatasi masalah anak-anak kita yang belum cukup umur daripada mendapat lesen tetapi mereka tetap memandu. Jadi kita nak mereka memandu dengan selamat. Perkara kedua ialah saya ingin menyentuh kepada butiran P28 projek REL LRT ERL, ya, 00200. Saya pun tidak dapat mencari di dalam buku bajet ini di mana terletaknya projek ataupun peruntukan untuk projek LRT jajaran Kelana Jaya dan Ampang Line, iaitu sambungan kepada projek LRT yang ada sekarang. Datuk Pengerusi, pengumuman mengenai penyambungan jajaran ERT, LRT telah diumumkan semenjak 2004 dan pihak orang ramai sebenarnya tidak mengetahui di mana sebenarnya jajaran ini, ya, daripada Kelana Jaya, daripada stesen Kelana Jaya dan juga daripada stesen kalau tak silap saya daripada stesen mana, ya, Ampang
berakhir di, saya lupa stesen dia. Tapi apapun, kedua-dua jajaran ini sekarang ini diketahui akan berakhir di Putra Heights, iaitu satu kawasan di dalam kawasan parlimen saya. Ya, saya mendapat tahu bahawa plan jajaran ini, plan penyambungan LRT ini tidak konsisten dengan plan struktur Selangor, ya, dan juga tidak konsisten dengan draft rancangan tempatan Majlis Perbandaran Subang Jaya. Ya, jadi di manakah, ya, dan baru-baru ini saya menghadiri satu taklimat di mana hampir kesemuanya telah settle, sudah hampir selesai, di mana pengambilan tanah dan sebagainya telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Namun ada tempat-tempat di mana penduduk masih tidak bersetuju, ya, jajaran ini lalu melalui kampung mereka dan sebagainya. Ya, jadi projek ini, sambungan LRT Kelana Jaya Line ini ialah 17 km dan sambungan Ampang Line ini 17.1 km. Saya mendapat tahu bahawa 7 bilion telah diperuntukkan untuk salah satu jajaran ini. Saya tidak tahu yang mana satu kerana maklumatnya tidak ada. Dan penduduk-penduduk tidak bersetuju yang jajaran ini lalu melalui Putra Heights, kerana pada mereka ia tidak melalui kawasan yang kependudukannya itu tidak padat. Ya, malah yang menjadi pertanyaan ialah Majlis Perbandaran Shah Alam sendiri tidak bersetuju dengan jajaran yang dicadangkan oleh Prasarana Sdn Bhd. Ya, Prasarana mencadangkan LRT jajaran Kelana Jaya ini melalui satu kawasan yang kita panggil Putra Heights, tetapi MBSA mencadangkan supaya ia melalui Taman Alam Megah, iaitu Seksyen 27, 26 dan 28 di Shah Alam. Ya, jadi penduduk-penduduk tidak berpuas hati dengan keputusan ini, dan kumpulan-kumpulan penduduk, residents group, ya, association telah dibentuk, dan mereka sebenarnya membuat bantahan-bantahan, dan mereka tidak bersetuju dengan jajaran yang dicadangkan oleh Prasarana ini. Datuk Pengerusi, sebenarnya saya ingin tahu, adakah feasibility study telah dilakukan sebelum Prasarana membuat keputusan untuk membina ataupun menyambung LRT ini? Adakah kita telah memikirkan selain daripada LRT, ya, adakah seperti rapid tram ataupun sistem bas yang lebih efisien, yang berkesan, lebih murah daripada kalau dibandingkan dengan sekiranya LRT ini disambung lagi 17 km ini. Datuk Pengerusi, ada kawasan-kawasan yang dikira jajaran alternatif yang dikemukakan oleh MBSA, ya, dikira tidak dieksplor, tidak dikaji dengan lebih teliti, kerana Prasarana dikatakan sudah fix, sudah lekat dalam kepala mereka, jajaran yang mereka pilih inilah yang mereka akan bina. Banyak sebenarnya Datuk Pengerusi yang tidak dipersetujui oleh penduduk kerana mereka merasakan bahawa Prasarana telah membelakangi kerajaan-kerajaan tempatan dan juga penduduk. Walaupun mereka telah membuat display sekarang selama 3 bulan dan akan berakhir pada 14 Disember ini, display itu tidak pula memberi satu feedback form. Yang ada hanyalah di 5 tempat ini satu buku seperti guestbook, ya, buku pelawat di mana mereka menulis nama mereka dan hanya dapat mencatat sedikit sahaja komplain atau bantahan mereka, dan mereka tidak disediakan dengan borang. Tetapi pada display itu dikatakan bahawa bantahan yang diterima ialah hanyalah bantahan yang menggunakan borang yang diterima pakai. Borangnya tak diberi, tapi diminta mengisi borang. Ya, jadi kita akan selepas 14 Disember mungkin diadakan hearing dan diminta dibuat hearing. Tetapi persoalannya, apabila jajaran ini telah
dirancang sebegitu rupa, adakah bantahan daripada penduduk ini akan didengar oleh pihak prasarana? Ya, dah habis masa Yang Hormat. Dah, ya. Maklumat tambahan tentang tentang projek ini, dan apakah peluang sekiranya selepas masa display ini tamat dan penduduk mengemukakan bantahan-bantahan mereka, apakah peluang dan apakah apakah sanggup prasarana membuat kajian yang terperinci semula kepada jajaran-jajaran alternatif ini. Sekian, terima kasih. Yang Wakil